pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. 主位的弟兄姐妹，早上好，主里平安。 Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah komunal ini secara online. 我们预备心来参与网上崇拜会， Dan kita teduhkan hati kita dengan berdoa dan masuk ke perkenaan hadiratnya. 让我们安静我们的心，祷告，使主悦纳我们来到他的面前。 Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita rayakan perayaan ibadah komunal kita. 请弟兄姐妹站立， Kita naikkan pujian terpujilah nama Allah. 我们唱诗歌颂赞主圣名， Ayat 1 dan 2. 第1到第2节。 Bapak Ibu jemaat sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们的帮助是在乎依靠创造天地之耶和华的名。 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 愿恩惠平安从天父上帝并主耶稣基督归你们同在。 Dan menyertai saudara juga. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. 会众请坐。 Bapak Ibu, saudara-saudara, celakalah orang yang mencintai dosa dan yang bukan menampiknya. Adalah dosa yang membuat kita tidak pernah sempurna hidup di dalam dunia ini.
Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah sehingga keberadaan kita sekarang ini adalah sementara, ada limitnya, ada batasnya yang terakumulasi dalam umur kita. 诸位弟兄姐妹，爱罪而不拒绝他的人有祸了。是罪让我们在这个世界上从来没有完美的生活，罪让我们失去了上帝的荣耀。所以我们如今的存在是暂时的，是有限制的，是有局限的，积累在我们的年岁。 Panjang pendek usia bukan tergantung pada kebaikan, keburukan, atau kemujuran dan kemalangan. Namun hanya sebuah lintasan perjalanan kita yang merupakan satu hikayat dari sebuah bukti bahwa kita pernah singgah di alam ini. 长短的年龄不靠做好坏，幸运或者不幸，而只不过是我们的一条路程，一个传奇，证明我们曾经来到这个世界。 Hikayat adalah satu histori yang terekam dari hari-hari kita, dapat disamakan dengan rekam jejak kita yang tidak kelihatan namun terekam jelas menuju ke abadian. 传奇是我们日常记录的历史，就如看不见的业绩记录，但很明显的走向永恒。 Sudahkah hidup kita rangkai dengan indah dalam pemulihannya? Sudahkah hidup kita hiasi dengan kemurahannya dan terbungkus dengan rapi dan terikat dengan erat dalam buah kasih dan keselamatan junjungan Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah yang setiap saat pengen kita nyatakan? Dan sekarang saya ajak kita lantunkan dalam pujian nyatakan kasih. 我们是否已经在他的复兴中安排美好的生活？ 我们有没有用他的怜悯来装饰我们的生活，过得远远实实的在我们主耶稣基督的救恩和爱的果子里面？这不就是我们每时刻想要声明的吗？请大家一起唱诗歌《活出爱》。 Bapak Ibu, seperti pada awal saya singgung, karena dosa kita, sehingga kita kehilangan kohesi dengan Tuhan kita.
Karena dosa sehingga kita kekurangan daya pancar kita pada area sekitar kita, keluarga, komunitas kita, dan lingkungan kita. 诸位弟兄姐妹，就如我提前说过的，因为我们的罪，我们失去了与上帝的凝聚力。因为罪，我们缺乏了对周围家庭和社会的传输功力。 Mari Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kasih pemulihannya di ibadah raya komunal ini, kita tanggalkan beban, kemurahan kita dan datang kepadanya. 来吧，弟兄姐妹，在他复兴爱之中，我们卸下重担与忧虑，来到他的跟前。 Saya kutip dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 39 sampai 41. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. 我用愿耶利米哀歌第3章39至41节，活人因自己的罪受罚，为何发怨言呢？我们当深深地考察自己的行为，再归向耶和华。我们当诚心向天上的上帝举手祷告。 Mari kita hampiri tata pengasihannya dengan pengakuan dosa kita masing-masing. 让我们来靠近他慈悲的宝座，个人认罪祷告。 Bapa Surgawi, dalam beberapa menit yang lalu Engkau sudah mendengarkan doa pengakuan dosa kami masing-masing. Kami menyesalinya. Betapa sering kami tampil dengan tidak saleh, tidak mencerminkan sebagai seorang pengikut-Mu, dan bias dalam menjalani pembaruan budi dari buah kelahiran baru kami. Ampunilah kami, biarlah ke depan anugerah-Mu mengiringi perjalanan segala aktivitas hidup kami menjadi saluran berkat-Mu lewat kesempatan dan area penempatan kami di bumi ini boleh seperti di sorga. Dan sekiranya ada benih akar pahit yang turut tertanam selama ini, biarlah pemulihan-Mu dari kemurahan-Mu boleh mencabut bagian ini. Sebagaimana kami telah diampuni oleh-Mu saat ini. Sehingga kami boleh senantiasa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah perayaan ibadah komunal pagi ini dan rangkaiannya tercakup suara mimbar dari hamba-Mu sebentar lagi, dari Pendeta Indra, boleh berpaduan dengan firman kebenaran-Mu, boleh menjadi pengantar dan sentuhan pembaruan bagi jiwa kami.
bahkan boleh menjadi gebrakan sebagai terobosan bagi kemungkinan kemampetan kami dalam memahami segala kebenaran-Mu. Sehingga hari ini adalah suatu sajian yang semakin memperlengkapi kami, sebagaimana Engkau katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikianlah doa yang kami panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan iringin pengakuan dosa kita dengan satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. 弟兄姐妹，我们来回应我们的认罪祷告。我们唱诗歌，怎能如此？ Bapak Ibu, kembali saya jemput untuk berdiri. 所有弟兄姐妹，我请大家站立。 Mari kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 dan 2. 我们一起来听恩典信息，在诗篇112篇1至2节。 Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. 你们要赞美耶和华，敬畏耶和华，喜爱神喜爱他命令的，这人变为有福。他的后裔在世必强盛，正直人的后代必要蒙福。 Baik Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita naikkan satu lagu tema bersama keluargaku melayani Tuhan. 我们仍然站立，我们要听上帝的话。我们预备心，我们唱诗歌，我们一家侍奉主。 Dalam satu
Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bisa kembali datang pada saat ini dalam ibadah, khususnya untuk pelayanan firman Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati pelayanan ini, kembali memberkati setiap jemaat. Kau Roh Kudus menyapa setiap orang, sehingga kami yang mendengarkan boleh dikuatkan. Hamba-Mu yang menyampaikan juga boleh dikuatkan. Berbicaralah dan berkatilah pelayanan firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. 各位的弟兄姐妹们，今天我们所要读的经文是在马可福音10章17到31节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia saja, Markus 10, 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang membaca dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasis Priangan. 各位白两岸七会的会友们平安。 Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. 盼望大家都是有健康、有平安的日子。我们今天能够一起来听主的福音。 Saudara-saudara, di dalam teks ini diceritakan ada orang muda, kaya, dan kemungkinan besar dia adalah orang Farisi, ahli Taurat, berdialog dengan Yesus.
我们在经文里面能够看到一位年轻人，他是真的有钱的、有富有的年轻人，有可能他是一个律师或者是一个文士来见主耶稣基督。 Saudara, orang Farisi ini atau orang muda atau orang kaya ini, satu paket dia, bertanya kepada Yesus sebuah pertanyaan bisnis. 这位年轻人就是法利赛人，他是来到主耶稣面前，是用商务的问题来问主耶稣基督。 Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 他说：“良善的夫子，我用什么能够得到永生的生命呢？ Saya mesti ngapain supaya saya dapat hidup kekal? 我要做些什么才能够得到永生的生命？” Jadi ada sesuatu yang si Farisi ini mau bayar, saudara-saudara. 其实这个法利赛人的意思说，他有钱，他要去还这些永生的生命的，用钱来还。 Saya lakukan dah demi kerajaan Allah, kira-kira begitu. 就是说我进行一切，为了我得到神的国。 Yesus berkata kepada orang muda ini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." 耶稣对这位年轻人说：“为什么你说我良善呢？除了神以外，没有一位良善的人。” Saudara, Yesus bukannya tidak mau disebut baik, bukan. 主耶稣基督不是不要人家称为他是一个好的夫子， Tetapi Yesus mau menegur konsep baik itu loh. Konsep baik dalam dirinya si orang Farisi ini. 但是主耶稣要改造他的思想意念，说一个良善的意思。 Kamu menyebut aku baik karena aku melakukan ini dan itu. 你认为我是良善的，因为我能够做一切你所需要的。 Jadi di dalam kepalanya si Farisi muda ini, orang baik itu orang yang melakukan ini dan itu. 这是法利赛的年轻人的脑袋里面说，就是说你做一位好的，在我身上。 Saudara, Yesus ingin membongkar konsep bisnis di kepalanya orang Farisi muda ini. 主耶稣要把他的脑袋里面所想的商务问题改变。 Lalu Yesus dengan sigap menyebutkan perintah-perintah di dalam Dasatitah yang Musa berikan di Gunung Sinai itu. 就是耶稣教导他说，摩西教给他们一切的律法来纪念到他所进行的。 Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tua, macam-macam. 就是说不可杀人，不可犯奸淫，不可偷盗，不可作假见证，还有一切。 Tetapi menariknya, dari macam-macam yang Yesus sebutkan itu, Yesus hanya menyebutkan hukum ke-5 sampai ke-9. Hukum pertama sampai ke-4 dan hukum ke-10, Yesus skip. 主耶稣告诉他的就是从第1到第5，就是第1到9的，他没有告诉他说。 Saudara, si Farisi ini berkata di ayat 20, "Oh, sejak muda saya udah lakukan itu." 这位年轻人说：“夫子，我从小的时候都遵行了这一切的律法。” Secara implisit dia mau mengatakan, sorry, Guru Yesus, aku sudah lakukan semua yang kau sampaikan itu. 他显明告诉耶稣说：“我因为从小都遵行了这一切的律法。” Saudara, orang muda ini masih belum ngeh juga bahwa Yesus membongkar konsep bisnisnya itu tadi. 但是这位年轻人还没有晓得，因为主耶稣要打开他自己心窍的商务问题。 Ketika anak muda ini sombong pun, Yesus belum sampai marah, saudara-saudara. 当这位年轻人他在骄傲的时候，主耶稣也不会为他发脾气。 Saudara, ayat 21, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. 在21节告诉我们，耶稣看他就爱他， Yesus kesian sama dia. 因为主耶稣怜悯他。 Saudara perhatikan, Yesus kasihan sama orang yang melakukan ini dan itu. 主耶稣怜悯他，因为主耶稣爱他，他所要做的一切。 Saudara, saya percaya bahwa si anak muda ini betul-betul melakukan. 但是我相信这位年轻人真正的他遵守了他一切的律法。 Tidak berzina, tidak membunuh, hormat ortu, dan sebagainya.
他不犯奸淫，不偷盗，也是他尊敬父母，才去拒绝一切。 Yesus kasihan terhadap dia. 主耶稣真正的怜悯他。 Saudara harus perhatikan ayat-ayat ini. 我们注意到这一些的经文， Kenapa? 为什么？ Karena orang muda ini melakukan semuanya itu untuk mendapatkan kehidupan kekal. 因为这位年轻人是要进行这一切，是要得到永生的生命。 Saudara, orang yang menggunakan effort, orang yang berusaha keras melakukan firman, itu orang yang lama-lama capek. 一个人他真正的用尽力的方法来遵守经文的人是很累的， Karena kehidupan yang kekal itu bukan berdasarkan effort usaha kita. 其实他要得到永生的生命，不是单单他自己的努力， Kehidupan yang kekal itu anugerah dari Tuhan. 因为我们知道永生是上帝赐福，永生是给我们的。 Orang muda ini capek 这个年轻人他是很累了， dan Yesus kesian sama dia. 但是耶稣真正的怜悯他。 Dalam kondisi seperti itu Yesus berkata, ada satu lagi kekurangan kamu. 当这一切当中，主耶稣说到他还有缺少一个东西，一件东西。 Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang-orang miskin. 主耶稣对他说：“你要变卖你所有的，分给穷人。” Saudara, orang muda ini tidak menyangka bahwa dia masih kurang satu lagi. 这位年轻人他还没有猜到他自己还缺少一件东西。 Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 他听到这些话的时候，他就很伤心，忧忧愁愁的走了。 Mengapa dia sedih? 为什么他很伤心、忧忧愁愁呢？ Karena dia capek, saudara-saudara. 因为他很累了。 Dia sudah melakukan semuanya itu tadi yang dia sebutkan dengan bangga di hadapan Yesus. 他已经遵守了一切的律法，已经很累了。 Sekarang dia harus jual satu demi satu, hartanya banyak loh saudara. 因为他的产业很多，他要卖一个一个的，很累。 Dia mencintai hartanya. 他很爱他的财物， Dan melakukan yang satu ini nyaris mustahil. 但是他要进行贩卖他所有的产业是不可能的。 Saudara, waktu orang muda itu pergi, Yesus berkhotbah mini kepada murid-muridnya. 当这位年轻人走了以后，就在他门徒面前，主耶稣讲道。 Yesus memandang murid-muridnya, dia berkata, susah ya, alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan Allah. 主耶稣对门徒说：“真的有钱人要进神的国是何等难的。” Saudara, murid-murid pun mengaminkannya. 但是门徒就也是阿明这一些事情。 Kalau saudara bandingkan bacaan ini dengan Matius dan Lukas, murid-murid itu ngomong, waduh kalau kayak gini siapa yang bisa masuk surga? 如果我们在马太福音跟路加福音里面说，门徒说的一句话说：“如果如何，是谁能进到天国呢？” Sorry saudara, ada di ayat 26. 这26节也告诉我们， Makin gempar murid-murid berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? 这26节告诉我们，门徒就分外稀奇，对他说：“这样谁能得救呢？” Saudara, murid-murid itu melihat orang muda itu nggak mungkin dipaksa 他们 jual harta, nggak mungkin, siapa mau? 很多众人也看到这位年轻人不可能勉强他把他所有的产业把它卖掉，没有人要做这些事情。 Kalaupun ada, itu rasanya berat sekali untuk melakukan firman Tuhan ini. 如果有人进行这样的道理的话，真的也是很难、很难、很艰难的问题。 Firman Tuhan ini hukum yang pertama ya saudara ya. Dia punya ilah atau Allah lain, yaitu uangnya itu. 就是在我们生命中有一天的最重要的律法，就是说他有别的神，就是他的钱。 Waduh, orang beruang udah pasti nggak bisa masuk sorga, kata murid-murid seperti itu. 门徒说，有钱人真的很难进天国。 Saudara, Yesus ini nggak bisa ditebak responnya. 主耶稣不反映这一些事情。 Yesus memandang mereka dan berkata,
Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah semuanya mungkin. 耶稣对着门徒说：“在人是不能，但是在神是一切凡事都能。” Saudara, saya minta berimajinasi. 我们来分享一下， Mungkin nggak ada orang kaya menjual hartanya? 有没有一个有钱人把他的财物全部卖掉？ Orang yang tamak, greedy, sukanya ngembat orang, memakan sesamanya. Suatu hari dia bertobat, mungkin nggak, saudara? 一个人有钱人，他是一位做贪心的人，已经欺压别人的人，是不是可能他把他的产业全部卖掉呢？ Saudara punya nggak nama tertentu di benak saudara, orang rakus? 在我们的脑袋里面，有没有一位好像是贪财物的人？ Saudara mungkin ngomong sama istri atau sama suami, itu orang nggak berubah-berubah ya. 有可能我们对我们先生或者太太说，哪个人真正的没有改变？ Wah, ini yang kayak begini nggak mungkin terjadi nih. 这样的人肯定不会发生这样的事情。 Yesus berkata kepada kita pada saat ini, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. 耶稣对我们说，在神里面，凡事都能。 Apa yang nggak mungkin buat kamu, bagi Allah itu mungkin. 在你们人当中是不可能，但是在神里面是凡事都能。 Saudara, saya membayangkan orang muda yang kaya ini. 我想象到这位有钱的年轻人， Dia bisa balik kepada Yesus. 他有可能会回到主耶稣面前， Bukan dengan memamerkan perbuatannya ini itu yang baik tadi. 不是他显出他所做这一件良善的事， Tapi dengan berkata di hadapan Yesus. 他在主耶稣面前说一句话： Tuhan Yesus, saya tidak bisa jual harta saya mencintainya. Tolong saya Tuhan. 对耶稣说：“主耶稣，我不能够把我的产业全部卖掉，但是求主耶稣救我。” Kalau dia mengatakan hal itu, dia mendapatkan kehidupan yang kekal. 如果他说这句话，他就得到祝福了。 Saudara, pelajaran pertama yang saya bisa tarik dari Injil Markus 10 ini adalah hidup yang kekal itu bukan kita yang melakukannya atau kita yang berjasa atasnya. 在这个马可福音的福音教导我们，我们得救不是因为我们的努力，我们所做的一切。 Saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya taat, saya sopan, saya doa, dan sebagainya. Bukan itu, 我 saudara. 不犯奸淫，我不做假见证，我也是顺服祷告，不是这一切。 Saya ingin bertanya kepada saudara, adakah hari ini saudara merasa sebetulnya saya agak capek? 今天有没有我们说到我们自己说，我们现在活到很累了？ Mungkin saudara capek bersaat teduh. 有可能我们对晨祷会是很累了， Saya capek. 真的很累了。 Kenapa? 为什么呢？ Saat teduh setiap hari itu capek buat 每 saya. 天早上晨祷很累了。 Saya lipat tangan, tutup mata. Aduh, saya doa, saya capek, saya pengen nonton. 有可能我们说闭着眼睛，我们在主面前晨祷很累了，我不如去看电视或者看电影。 Saudara-saudara, Injil itu menyampaikan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 在圣经里面告诉我们，你们有重担的人能够来到我面前来。 Perilaku agama kita itu tidak didasarkan pada Injil, Bapak Ibu sekalian. 在我 Perilaku agama kita tidak didasarkan pada Injil. 我们作为一个宗教的性格、宗教的行动，不是为了我们能够在主里面的得救。 Itu yang membuat kita, meskipun kita membaca perjanjian baru, tapi kita ikut melakukan kesalahan-kesalahan di perjanjian baru. 无论我们读了新约圣经里面，但是我们有跟着走到这个错误当中。 Kita seperti orang muda yang kaya ini kan, saudara-saudara. 其实我们好像这位年轻人的行动一样， Kita tidak hidup di dalam pemulihan. 我们不在新恢复或者复兴里面，
kita anak Tuhan perlu dipulihkan. 我们作为神的子女，我们需要被恢复。 Kita seperti anak sulung yang sebetulnya punya semuanya, tapi nggak pernah bersuka cita bersama bapaknya. 是我们好像一个长子，我们在父面前没有一起喜乐欢乐。 Sehingga kalau kita baca perumpamaan itu kita kadang bingung, yang hilang yang mana sebenarnya. 如果我们看这些比喻来说，我们自己有一种犹豫。 Saudara, saya mengajak kita mengevaluasi kehidupan religiusitas kita. 我们在评估我们自己属于宗教的信仰里面。 Apa bedanya agama sama Injil? 现在我们说到什么分别，就是宗教与福音的分别。 Kalau agama saya taat, maka saya diterima. 如果是宗教，我真正的顺服，肯定被接受。 Kalau Injil saya diterima, maka saya taat. 但是如果福音我被接受，我就恢复，我就顺服。 Agama motivasinya didasarkan pada rasa takut dan insecure. 如果宗教来说，我们是有一种惧怕的动机，或者我们不平安的动机。 Injil motivasinya didasarkan atas sukacita dan syukur. 如果在福音里面说到，我们的动机是在我们喜乐与感恩。 Agama, saya taat kepada Tuhan supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. 如果是宗教，我顺服上帝是能够得到一切从上帝而来。 Injil, saya taat kepada Tuhan untuk mendapatkan Tuhan itu sendiri. Dan saya bersuka cita di dalamnya. 如果我们说福音，我们在主里面得到主的一切喜乐，我们就能够像主耶稣一样。 Agama, kalau situasi hidup buruk, saya menyalahkan Tuhan. Atau saya menyalahkan diri saya. Sebab orang baik patut hidup nyaman. 如果是宗教来说，我们这时候好像在痛苦当中，我们没有得到一切的问题的时候，我们就怪了上帝。 Injil, kalau situasi buruk, saya bergumul. Tetapi saya tahu Bapa mengasihi saya dan mengizinkan sesuatu untuk mendidik saya. 如果是说福音，我们面对的一切困难的时候，我们一种挑战，我们也知道神爱我们，来允许我们经过这一切的事情。 Agama, kalau saya dikritik saya marah. Karena gambar diri saya jelek di mata orang. Ancaman terhadap image diri harus dianggap serius. 如果是宗教来说，我们被批评，我们就心里发闷，或者是说我们自己当作别人看我们是一种比较认真的事情。 Injil, ketika saya dikritik, saya bergumul. Bisa jadi juga saya salah. Tetapi identitas saya bukan ditentukan dari orang, tapi dari kasih Allah kepada saya. 如果是福音来说，我们就被别人批评，我们有一种挣扎的心。我们对我们的身份来说，是被别人来看到，是在主里面成长。 Agama, kehidupan doa saya dipenuhi dengan permintaan. Dan paling hangat doa saya kalau lagi butuh. Tujuannya supaya saya bisa kontrol situasi. 如果是宗教来说，我们祷告，我们需要我们所要求的是这能够得到。我们的面对的身体就是说，我们能够被控制。 Injil, kehidupan doa saya penuh dengan pujian. Karena tujuan saya berdoa, ya bersekutu, nongkrong bareng sama Tuhan. 如果是福音来说，我们就是活在祷告当中，充满的诗歌，还有我们面对的就是要跟主合一。 Agama, pandangan saya terhadap diri saya ada di antara dua kutub. Jika saya hidup sesuai standar, saya pede. Tapi saya cenderung sombong dan tidak simpati kalau orang lain gagal. Kalau saya gagal, saya rendah diri. Nggak confident. Ini sebuah kegagalan. 如果是宗教来说，我们对自己的看法是有两方面。如果是我们看到是我们有一种平衡的时候，我们就有一种自信，但是我们有一种好像骄傲的心发出来，好像如果看别人失败，
我们也看作他失败，就是因为他们不自信，还有一种是失败的问题。 Kalau Injil, pandangan diri tidak digantung ke diri sendiri sebagai moral achiever. Tapi dalam Kristus saya terhilang dan diterima. Saya buruk tapi Kristus mati buat saya. Dan dia melakukannya dengan sukacita. Ini membuat saya makin rendah hati dan makin confident tanpa sedih atau jatuh pada kesombongan. 如果是福音来说，我们看我们自己是不是靠我们自己出于一个道德力，但是我们在主基督里面，是我们知道主耶稣已经为了我们死，使之我们得到喜乐，使之我们更有谦卑的心，能够更有自信，还有我们不退落在痛苦，或者我们有骄傲的心。 Saudara bisa lihat perbedaan-perbedaan ini. 我们能够看到这一些的分别。 Saudara, perbedaan ini ditulis oleh pendeta di Amerika Serikat namanya Tim Keller. 我们知道这些事是从美国的牧师，他的名字叫做 Tim Keller。 Orang Farisi rendah hati nggak, saudara? 我们知道法利赛人他是一个有谦卑的心的人吗？ Pasti rendah hati. 肯定他是谦卑的人， Tapi kerendahan hati yang semu. 但是假冒的谦卑， Dia rendah hati karena dia melakukan firman. 因为他谦卑是他有他的一目标。 Perasaan rendah hati seperti itu sesungguhnya perasaan sombong. 其实他感觉到他谦卑是认为他是一个骄傲的人， Tetapi anak Tuhan yang berfondasikan Injil, dia sungguh-sungguh rendah hati. 如果一个神的子女，他的根基是福音来说，他真正的是一个谦卑的人， Karena dia dapat keselamatan itu. 因为他能够得到是永生的生命。 Dia dapat bukan karena dia melakukan, tapi betul-betul itu gift dari Tuhan. 他不是为了他自己能够做到的努力的，但是这一切是上帝赐的恩典， Dia nggak layak. 他不配。 Ada orang di Instagram diundang Presiden Jokowi ke Istana Presiden. 在 Instagram 里面有一位弟兄，他被Jokowi 总统请他到总统府。 Kalau nggak salah petani di Jawa Timur. 如果不错的是在东爪哇的一个农夫， Ditanya bagaimana perasaannya. 就问他你的感觉怎么样？ Aduh, siapa saya datang ke istana. 我是谁呢？我能够来到总统府。 Saudara, media asing yang memberitakan berita ini 很多外国的记者说到这一切的消息， itu judul headline-nya I am so humbled. Saya begitu rendah hati. 他的主题说我真正的很谦卑的人。 Dia nggak pamer, saya diundang presiden loh. Enggak, saudara. 他不是说很威风，说我被总统请我到总统府， Tapi dia bingung, kenapa saya diundang? 但是他自己很犹豫，为什么总统要请他去呢？ Saya nggak melakukan apapun untuk dapat undangan invitation ini. 我没有做些什么，使之我能够得到总统的邀请。 Saya datang karena saya sangat dipenuhi dengan syukur. 我来到总统面前，是我充满了喜乐的心。 Kalau dipuji, 如果我们称赞他， dia nggak akan jumawa. 他不会有自己的骄傲。 Karena dia nggak punya landasan untuk jumawa tuh apa. 其实他没有一件能够骄傲的根基在他身上。 Itulah Injil. 这就是说福音。 Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu dan saya mau hidup di dalam Injil, 各位弟兄姐妹们，如果你与我要活在福音里面， saudara dipenuhi dengan true humility, kerendahan hati yang sejati. 我们要充满了一种谦卑的心。 Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan keluarga ini, mari kita merefleksikan diri. 在这个家庭月里面，我们大家来反映一下， Apakah keluarga kita hidup dalam Injil? 是不是我们的家庭活在福音中， Atau kita hidup beragama? 或者我们活在宗教中？ Sebagai orang tua, ini
tugas yang tidak mudah. 作为父母，我们责任是不容易。 Anak kita itu saat teduh karena takut sama kita atau takut sama Tuhan. 我们的孩子生活是怕我们，敬畏我们是敬畏上帝。 Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Anak kita saat teduh itu takut sama kita atau takut sama Tuhan. 我们知道孩子们他在晨祷的时候是怕我们，或者他怕上帝。 Hati-hati kita sebagai orang tua ngasih cook yang tidak perlu sehingga mereka kelelahan. 我们要一种警醒的心，要小心，我们不需要给对这甚至不需要给孩子一个压力。 Keluarga yang hidup dalam pemulihan, menurut pendapat saya, adalah keluarga yang hidup berdasarkan Injil Kristus. 如果一个家庭或在幸福或者恢复的家庭里面，我们最重要的是有得到主的灵念。 Mereka melakukan firman Tuhan, 他们进行是一切的福音， tapi tidak sombong karena melakukan firman Tuhan. 他们不骄傲，因为他们进行了福音的道理。 Semoga ini memberkati Bapak Ibu Saudara. 我们盼望这间的福音能够为我们祝福。 Mari kita masuki saat hening. Pemusik akan mengiringi dengan sebuah lagu buat kita. Mari kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. 我们大家个人祷告。 Bapa, kami menyerahkan doa-doa ini. Dengarlah doa-doa dari jemaat-Mu. Tolong kami menghidupi Injil. Karena kami nyaris menghidupinya seperti orang Farisi hidup. Kami kelelahan. Bapa kiranya bermurah hati kepada kami umat-Mu. Dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. 各位弟兄姐妹，请大家站立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代现今和将来的众信徒回想我们受洗的承诺，一同宣读我们的信仰使徒信经。 Kita terlebih dulu mengakui dalam bahasa Indonesia dan kemudian disusul dengan 我 Mandarin. 们先用印尼文，然后再用中文。 Baiklah, setiap kita yang percaya dengan bahasa Indonesia kita mengakui demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感应，如同真女玛利亚所生，在本丢毕拉多所下受难，
被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而光的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Silakan duduk kembali. 会众请坐。 Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat. Sekali lagi kami memohon hal yang sama Tuhan. Hari ini kami membahas kembali kisah orang muda yang kaya. Kami rindu Tuhan menjual apa yang harus kami jual. Membeli Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Sebagai Tuhan yang bertahta dan berotoritas di dalam hidup kami. Tuhan, kalau ada sesuatu yang kami pangku yang bukan Tuhan. Ada sesuatu yang kami genggam erat yang bukan Tuhan. Ajar kami untuk let it go, melepaskannya. Dan membiarkan Allah itu bertahta di dalam hati kami. Kami ingin Tuhan hidup di dalam ketaatan dengan sukacita, bukan dengan beban yang berat. Kami tahu buat manusia nggak mungkin ini terjadi. Tapi di dalam Yesus Kristus, di dalam kuasa penebusan salib Kristus semuanya itu dimungkinkan. Kuasa gelap sudah dipatahkan. Dan kuasa-Mu Tuhan, hanya kuasa-Mu yang lebih besar dan paling besar dari apapun juga. Oleh karena itu pada saat ini di dalam doa ini hamba berdoa bersama-sama jemaat yang menggumuli hal ini. Tuhan lepaskan kami dari beban-beban yang berat. Setiap keluarga, papa, mama, anak-anak, bebaskan beban-beban kami ya Tuhan yang membelenggu kami. Sehingga kami hidup di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera. Kami mengenakan kuk yang Kristus itu pasangkan. Kami mohon ya Tuhan, kami ingin hidup di dalam Injil, bukan di dalam religiositas semata. Kiranya Tuhan memberkati umat, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasis Priangan di berbagai kota atau tempat yang mendengarkan ini. Tuhan menolong, memberkati kami. Kami berdoa buat situasi pandemi Tuhan. Kami bersyukur kalau boleh berangsur-angsur membaik sampai hari ini. Dan kami mohon supaya akan ada terus pemulihan menuju progres yang lebih baik. Entah di 2022 atau tahun depannya lagi Tuhan. Tapi kami mau berharap kepadamu. Sehingga kondisi bukan lagi new normal, tapi normal seperti sedia kala. Kami meminta hal ini kepada Engkau Tuhan. Karena bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kami berharap lagi kepada Engkau. Kami berdoa buat jemaat kalau ada yang sakit atau kena COVID, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berduka, kehilangan karena COVID, Tuhan hiburkan. Kami mohon ya Tuhan, situasi yang sulit ini boleh dilewati dengan sukacita, dengan damai. Meskipun ada air mata, meskipun ada beban, tapi Allah tetap beserta dengan kami. Engkau mau memberkati, menyertai kami Tuhan. Dengarlah doa-doa kami, permohonan-permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. 接下来我们要收集奉献。 Nas persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. 奉献经文是在哥林多后书第9章7至8节。 Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan
di dalam berbagai kebajikan. 个人要随本心所做定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能行各样善事。 Baik, jemaat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja melalui transfer atau melalui scan QRIS yang ada di layar di masing-masing gereja. 会友们可以将你们的奉献汇款给各教会，或者你们可以扫描屏幕上的 QRIS。 Baik, kita akan iringin persembahan ini dengan satu pujian berkat Tuhan melimpah. 我们一起来唱诗歌，耶和华祝福满满。Baik, kita tetap berdiri, kita akan bersatu di dalam doa persembahan. Terpujilah nama Tuhan, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami boleh turut berperan dalam berkat-Mu yang telah tercurah bagi kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh menjalani kolekte sebagai buah persembahan. Kami mohon Engkau berkenan mengkuduskan dan memberkatinya dari benda mati menjadi hidup karena nilai yang terkandung di dalamnya boleh bersalin menjadi nilai yang mengantar pada keabadian. Dengarlah doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们仍然站立，我们将要结束我们今天的崇拜会。 Kita akan menerimakan berkat dan pengutusan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Indra. 我们将要得到他仆人的差遣主导。 Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian pengutusan Keluarga Hidup Indah. 我们先来唱一首歌《Keluarga Hidup Indah》。 Tuhan pimpin
selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kudus pimpin kami, akan selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak Ibu jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Silakan duduk, ibadah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. 大家请坐，安静默祷。我们的崇拜到此结束。上帝祝福我们